Saya Jasnina Balkis binti Jani bernombor matrik 831090 akan membentangkan tentang pengenalan isu keciciran pelajar di sekolah. Kerajaan Malaysia telah melakukan pelbagai akses kepada pendidikan untuk semua untuk merapatkan jurang pendidikan di Malaysia bagi menangani isu keciciran pelajar di sekolah. Isu ini telah dikaji oleh Zakari et al. 2022. Di antara inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM dalam menangani keciciran murid ialah dengan melaksanakan inisiatif peningkatan akses daripada prasekolah hingga menengah atas. Isu ini juga telah dikaji oleh MAT 2017. Menurut Marzuki et al. Dalam kajian mereka pada tahun 2014, dasar Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pembangunan Pendidikan PIPP telah dilakukan bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan Malaysia. Namun terdapat juga sebilangan kecil masyarakat di negara ini, contohnya orang asli, masih tercicir dalam bidang pendidikan. Namun begitu, isu keciciran pelajar di sekolah telah mendapat perhatian daripada pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Salah satu NGO yang terlibat secara aktif dalam menangani isu ini ialah Pertubuhan Intelek Wawasan Malaysia yang dikenali juga sebagai Intelek. Antara inisiatif yang telah mereka lakukan ialah dengan melaksanakan 14 sesi teknik menjawab soalan SPM di Petaling Jaya dan 7 siri motivasi secara dalam talian serta 2 program motivasi secara bersemuka yang telah memanfaatkan lebih kurang 10,000 pelajar di seluruh negara. Perkara ini telah dipetik daripada akhbar Cosmo pada tahun 2021. Salam sejahtera, saya Carol Fijo bin Osiwan bernambah matrik 831133 akan membentangkan faktor-faktor keciciran pelajar di sekolah dan peranan pihak penguatkuasaan. Faktor sosioekonomi. Menurut Nur Farazatul Asikin Zakaria et al. 2022, antara faktor yang mempengaruhi keciciran pelajar di sekolah adalah termasuklah faktor sosioekonomi keluarga. Faktor sosioekonomi keluarga terdiri daripada beberapa aspek seperti aspek pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Keluarga yang berpendapatan rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya keciciran pelajar di sekolah. Hal ini demikian kerana keluarga yang berpendapatan rendah akan menyebabkan tingkat motivasi anak untuk belajar juga menjadi rendah. Garrison 2013 menyatakan bahawa terdapat sesetengah ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk menghantar anak mereka ke sekolah dan seterusnya tidak mengambil peduli akan keperluan anak mereka dalam pelajaran. Seterusnya, pekerjaan ibu bapa juga adalah faktor berlakunya keciciran pelajar di sekolah. Menurut Kita 2021, pekerjaan ibu bapa yang hidup di kawasan luar bandar tidak berpendapatan tetap menyebabkan anak mereka mengambil keputusan untuk bekerja sambilan seperti mencuci kereta dan penjual pasar malam hingga pada akhirnya mereka membuat keputusan untuk berhenti sekolah. Menurut kajian Khalid et al. 2018, majoriti ibu bapa yang memiliki latar belakang pendidikan rendah menjadi faktor dalam kurangnya termotivasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Ibu bapa yang tidak berpendidikan tidak mampu untuk memberi bimbingan seperti dorongan dan sokongan untuk mendapatkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Faktor personality. Menurut Nur Farazatul Asikin Zakaria et al. 2022, sikap, motivasi dan minat dalam diri pelajar adalah aspek-aspek yang mempengaruhi berlakunya punca keciciran di sekolah. Pelajar yang bersikap negatif seperti tiada keinginan memajukan diri dan bersikap menganggap pendidikan adalah sesuatu yang tidak penting, mereka semestinya tiada usaha dalam mendapatkan dan menguasai pembelajaran sebaik mungkin. Selain itu, kekurangan motivasi di dalam diri pelajar akan menyebabkan tidak berminat dalam pembelajaran dan dalam masa yang sama, pelajar tersebut akan terlibat dalam masalah gejala sosial seperti ponteng sekolah dan gangsterisme sekaligus menjadi faktor kepada keciciran di sekolah. Terakhir sekali, Rusmiati 2017 mengatakan bahawa faktor tidak berminat dan tertarik dalam pembelajaran juga menjadi faktor kepada keciciran pelajar di sekolah. Faktor luaran.
Terdapat 3 aspek utama dalam faktor uluran yang menyebabkan keciciran pelajar di sekolah. Pertama, faktor pengaruh budaya dan persekitaran juga adalah faktor keciciran pelajar di sekolah. Nur Farazatul Asikin Zakaria et al. 2022. Contohnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Nick Nur Aziza et al. 2018, budaya dan persekitaran masyarakat orang asli yang berpuas hati dengan bergantung pada hutan dan sumber semula jadi sebagai sumber utama kehidupan, sukar untuk menerima perubahan dalam hidup seperti mendapat pendidikan sebagai kepentingan dan keperluan dalam hidup masa kini. Seterusnya, gaya pengajaran guru yang kurang menarik dan membosankan. Kaedah pembelajaran yang kurang menarik seperti kaedah pembelajaran tradisional mewujudkan rasa ketidaktertarikan pelajar untuk belajar kerana berasa bosan. Masalah ini menyebabkan pelajar hilang tumpuan dalam pembelajaran. Terakhir sekali adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh seperti ponteng sekolah, tidur dalam kelas, bercerita dan bermain ketika proses pengajaran dijalankan dalam kelas yang menyebabkan mereka kurang fokus pada pembelajaran dan akhirnya mereka tercicir daripada pembelajaran. Peranan pihak penguatkuasaan. Antara pihak penguatkuasaan yang berperanan penting dalam menangani masalah isu keciciran pelajar di sekolah ialah pihak sekolah. Dalam Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 tahun 2018 yang bertujuan untuk memberi garis panduan dalam mengurus murid berisiko cicir di sekolah, mengatakan bahawa pihak sekolah hendaklah merujuk garis panduan murid berisiko cicir di sekolah GPMBC dalam bertanggungjawab dan berperanan penting seperti memasukkan isu berisiko cicir sebagai agenda tetap dalam pengurusan dan mesyuarat guru di sekolah, memastikan program intervensi murid berisiko cicir dijalankan mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM dan memastikan untuk membuat pelaporan penyediaan dokumen dan data untuk dihantar ke pihak PPD. Seterusnya, pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 tahun 2018, dalam pelaksanaan penguatkuasaan, pihak PPD hendaklah melaksanakan GPMBC bersama dengan pihak Unit Pengurusan Sekolah UPS dan juga Unit Pembangunan Kemanusiaan UPK. Salah satu tanggungjawab UPS adalah menyediakan dan membuat laporan pemantauan intervensi yang dihantar kepada JPN. Sementara itu, bagi pihak UPK, salah satu peranannya ialah membantu program intervensi yang dijalankan di sekolah yang berada di bawah seliaannya. Terakhir sekali, pihak penguatkuasaan yang terlibat adalah pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Pihak JPN juga hendaklah mengikut garis panduan murid berisiko cicir di sekolah dalam menangani masalah ini. Berdasarkan surat pekeliling, GPMBC hendaklah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak sektor pengurusan sekolah SPS dan sektor pembangunan kemanusiaan SPK, dan SPS melibatkan unit sekolah rendah dan unit sekolah menengah. SPK melibatkan unit hal ehwal murid. Saya, Nurul Syahirah binti Ghazlimi, nombor kad matrik 831109, akan membentangkan tentang latar belakang Yayasan Generasi Gemilang dan antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Yayasan Generasi Gemilang ini. Yayasan Generasi Gemilang ialah sebuah badan bukan kerajaan NGO yang memberi tumpuan terutamanya kepada golongan kanak-kanak yang kurang bernasib baik dalam membantu mereka dengan memberi keperluan yang diperlukan dan pendidikan yang lebih baik. Organisasi ini telah menjalankan beberapa inisiatif iaitu dengan melaksanakan beberapa program sepanjang tahun untuk mencapai objektif dan matlamat. Contohnya, menyediakan sarapan percuma, bimbingan, menyediakan tabung untuk pendidikan tinggi dan mendidik anak-anak supaya bijak dalam mengurus kewangan. Antara aktiviti yang dilaksanakan oleh NGO ini ialah pada tahun 2017, mereka berjaya menyediakan peruntukan dari segi makanan kepada 700 murid-murid dalam satu sekolah. Selain itu, organisasi ini juga turut menyasarkan dalam memberi impak kepada 1,000 kanak-kanak menjelang akhir 2018 melalui inisiatif dengan memberi sarapan. Melaksanakan program dalam memberi tunjuk ajar kepada generasi seterusnya. Menjadi sebagai mentor adalah dapat memainkan peranan yang besar dalam program ini oleh hal kerana mereka percaya bahawa kanak-kanak memerlukan seseorang yang boleh mereka lihat dan belajar serta menjadi contoh kepada mereka. Pusat Bimbingan Pelajar PBB diasaskan untuk menyediakan tuition bahasa Inggeris dan matematik secara percuma kepada pelajar dalam masyarakat. Selain itu, organisasi ini juga turut melaksanakan aktiviti seperti tabung pendidikan tertiari bagi pelajar-pelajar.
Mereka menubuhkan dana pendidikan oleh kerana menyedari bahawa ramai pelajar daripada komuniti yang kurang berkemampuan ini mendapat pendidikan tinggi bukan kerana tidak mahu belajar, tetapi semata-mata kerana mereka tidak mampu. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF 2012 menyatakan terdapat seramai 125,000 pelajar di sekolah-sekolah Malaysia yang mengalami masalah isu keciciran dan tidak berpeluang untuk mendapat akses melalui pendidikan menengah di sekolah. Menurut laporan oleh Malaysia Millennium Development Goals (MDG) pada tahun 2010 telah menunjukkan bilangan bagi pelajar sekolah di luar bandar lebih banyak yang tercicir. Berdasarkan laporan dan data yang dinyatakan dalam Institut Hal Ehwal Ekonomi dan Demokrasi Malaysia pada tahun 2014, bilangan bagi pelajar-pelajar sekolah yang tercicir adalah sebanyak 60% dan merupakan golongan yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah. Masalah pendapatan ekonomi yang rendah mengakibatkan pelajar-pelajar ini mengalami keciciran yang tidak seimbang dan turut memberi kesan terhadap mereka. Saya Nur Farhana binti Cik Omar, nombor metrik 831188. Antara kepentingan ataupun keperluan kerjasama NGO dengan pihak sekolah dalam menangani isu keciciran pelajar. Peranan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, amat penting untuk membantu memantapkan lagi proses pendidikan para pelajar di sekolah dengan usaha memberi tumpuan terutamanya kepada golongan pelajar yang kurang berkemampuan dari sudut ekonomi dengan membantu menyediakan keperluan asas yang diperlukan dan menyalurkan dana untuk pendidikan masa depan pelajar. Selain itu, NGO juga dapat membantu membangunkan infrastruktur atau fasiliti sekolah ke arah yang lebih baik demi untuk keselesaan pihak sekolah dan para pelajar. Tambahan lagi, peranan NGO juga amatlah penting dalam menganjurkan dan melaksanakan program-program yang berbentuk motivasi dan pembangunan prestasi diri demi untuk melahirkan model insan yang seimbang dari sudut emosi, rohani, jasmani dan intelek. Oleh itu, nyatalah di sini bahawa kerjasama antara NGO dan pihak sekolah ini amatlah penting dalam membantu menangani sesuatu isu atau masalah yang berlaku di kalangan pelajar. Kesimpulannya, semua pihak mestilah berganding bahu bekerjasama dalam menangani isu keciciran pelajar di sekolah. Sistem pendidikan negara perlulah melihat kepada transformasi pendekatan bertepatan dengan keperluan setempat, iaitu mengambil kira situasi, budaya, fasiliti dan taraf ekonomi masyarakat. Keperluan dalam merapatkan jurang pendidikan boleh dicapai melalui usaha berterusan dan komitmen daripada semua pihak terutama ibu bapa, badan pertubuhan kerajaan, NGO dan kumpulan masyarakat. Dalam pada itu, pihak sekolah juga bukan sahaja perlu memberikan perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid semata-mata, tetapi kebajikan dan keperluan sosial murid juga harus diberi perhatian supaya isu keciciran pelajar ini dapat ditangani dengan baik.